إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi summa ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin nasyidahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya ilal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-shaimi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Sadaqah Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pagi ini kita semua dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan masih bernyawa, masih diberi kehidupan untuk meneruskan
kehidupan menikmati dan menjadikan sifat diri hamba memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga selawat dan salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan susah payahnya Nabi, kerana dengan ditakdirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat beriman kepada Allah dan seterusnya untuk mengabdikan diri, sifat diri kita ini memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ni aku ditelefon kontak komreni, disuruh datang kemari. Kan? Aku ni macam tayar spare je lah. Kan? Tayar spare, time tak diguna diduduk perap je kan. Bila terpaksa buka lah. Ni datang juga pagi ni. Walaupun jadi tayar spare pun tak apalah. Saya dapat maklumat sepatutnya pagi ni Ustaz Ahmad Abdullah kan. Ada hal. Jadi alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk sama-sama kita ini dalam meraih kasih sayang Allah SWT. Syukur kita kepada Allah kerana dalam hidup kita ni Allah masih sayang kat kita semua. Ditakdirkan sayang macam mana tuan-tuan? Kerana dengan kudrah dan iradahnya Allah berkehendak untuk kita melakukan amal ibadah. Kita ni tak mampu, kita ni tak kuat. Jadi alhamdulillah pagi ni dapat kita dibangkitkan, dapat menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah, apatah lagi hari Jumaat kan, hari aku ini hari kan. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah, kita dapat menunaikan sembahyang fardu subuh berjamaah. Selepas daripada itu kita duduk zikir kan. Zikir ni penting tuan-tuan. Jangan kata lepas sembahyang nak bangun cepat-cepat, rugi kan. Sebab itu sifat diri kita berapa lama kita boleh duduk, mana syuhud kita kepada Allah kan? Selama mana kita boleh lama duduk kita dengan Allah. Sayangnya Allah pada kita ni tak pernah, walaupun sesaat kita ni lupa kat Tuhan, tapi Tuhan tak pernah lupa kat kita kan. Batu syukur kita kepada Allah kerana sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita ini diberi kasih sayang, diberi nikmat oleh Allah SWT. Apatah lagi kita ni umur dah lebih 40 tahun. Kalau tak silap minggu lepas ke minggu yang 2 minggu lepas cerita pasal umur 40 tahun kan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berilah aku kekuatan untuk aku mensyukuri nikmat yang Kau berikan pada aku dan kepada kedua ibu bapaku dan termasuk keturunan aku. Itu kita kena minta kan. Apatah lagi depan saya ni semuanya umur lebih 40 tahun kan. Kalau dalam istilah kata umur 40 tahun masih susah juga nak buat ibadah, masih payah nak langkah kaki ke masjid, masih payah nak dengar kuliah. Aduh, aku nak tahu nak cakap apa. Kan aku cakap jauh orang marah. Tapi tak apalah. Aku cakap Melayu je lagi. Kan? Melayu. Jadi dalam erti kata kita ni sifat diri hamba, jadikan sifat hamba kepada Allah. Sebab itu ini hari saya bacakan ayat Suratun Nisa juzuk yang ke-5. Ayat yang ke-36. Ni biasa dah dengar ni. Kan? Ayat ni. Apa yang Allah tegaskan pada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tu. Pertama-tamanya Allah menyebutkan pada kita bahawa dan sembahlah Allah. Nama wa'buduni. Wa'budullah. Maknanya dalam erti kata sifat kehambaan kita ni kena ada. Setiap individu orang Islam jadi hamba kepada Tuhan. Kan? Jadi kalau merasai dirinya sebagai hamba kepada Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan dengan rasa ikhlas. Suka dia nak melakukan amal ibadah, suka dia nak berzikir kepada Allah, suka dia nak bertasbih kepada Allah kan. Dia tak nak cepat-cepat nak balik. Dia lama dia boleh duduk kat masjid berapa lama pun tak apa kan.
Ada orang datang masjid ni, kalau tak harus sembahyang. Datang nak sembahyang je lepas dia balik. Rugi lah. Kan? Sebab apa? Dalam perjalanan hidup kita ni sentiasa memandang kepada kewujudan Tuhan untuk menyatakan sifat keagungannya. Lepas sembahyang kena zikir lah. Jangan tak zikir. Imam tidak banyak zikir. Kena pula baca banyak Al-Quran kan. Ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam sifat kehambaan ini kita adalah untuk merasakan diri kita ni sebagai hamba. Dalam hidup kita pertama-tamanya adalah hablum minallah, baru hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dulu. Itu yang penting. Bangun aja, kita memuji kebesaran Tuhan. Kita meletakkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Kita puji dia. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu namanya menyerahkan diri, kan? Kita memuji kepada Tuhan. Ni amalan harian kita. Kadang-kadang orang lupa bang. Lupa macam mana? Bangun aja dicapai. Mana rokok ayah aku? Rokok la ilaha illallah. Sini yang semua tak rokok. Ada satu tempat tu. Aku datang aja dekat beranda masjid ada stray rokok. La ilaha illallah. Mereka masjid rokok juga tu. Aku pun pelik lah. Macam mana ni? Kadang-kadang tak ada kuliah. Tak ada kuliah kan. Dekat berada masjid. Kelepas, kelepus. La ilaha illallah. Kenapa ya macam tu? Ni maknya tak nak cakap dengan bapaknya tu. Lain kali periksa dulu gini. Bang, mana rokok? Tanya mana rokok? Kan biasa sifat dalam kocik. Dah keluarkan bang, tinggal. Tak payah-payahlah nak bawa pergi masjid. Sebenarnya nak pergi sembahyang, bukan isyak rokok. Itu je. Orang sini tak. Ini semuanya bagus-bagus belaka. Kan? Semuanya hebat-hebat. Jadi dalam arti kata sifat kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada keberadaan Allah dalam hidup kita. Sebab itu Allah suruh apa? Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Sembah ni macam-macam cara orang buat, kan? Kita ikut cara Islam lah, kan? Jadi dalam arti kata tadi, hidup kita ni berpaksikan kepada tauhid kepada Tuhan. Hidup ni kena gitu. Dalam hidup kita ni pertama tauhid, keimanan kita, pegangan kita, kan? Sebab itu Nabi tegarkan kita hijrah ni kan, iman kena betul. Pasal Nabi SAW dalam usaha melakukan dakwah kepada kaumnya pada permulaan Islam, dia betulkan apa? Tauhid. Beriman kepada Tuhan, kan? Itu yang penting. Sebab itu dalam perjalanan hidup kita pun gitu juga, kan? Ini hari Jumaat. Atau bukan kita, bukan bapaknya aja yang sembahyang, kan? Anak cucu bawa pergi masjid, cuti sekolah, kan? Kena adakan usaha macam tu. Tengok dia ada 2-3 juga budak datang kan. Alhamdulillah. Kita kena macam tu lah sebenarnya. Sebab itu Allah SWT menyatakan kepada kita wa'budullaha. Itu pertamanya kita kena sembah kepada Tuhan. Mana kalau pagi-pagi macam ni, kan, syukurnya kita kepada Tuhan. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, kerana telah membangkitkan aku daripada aku mati, dan kepadamu aku kembali, kepadamu aku akan kembali, kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah maksud kita ni hidup, untuk menghambakan diri. Bila kita syukur kepada Allah, kita bersihkan diri kita, kita datang rumah Allah, kan? Ini sifat yang kita ada. Moga-moga amalan yang ada pada kita berkekalan sampailah kita dijemput oleh Tuhan, kan? Sampai kita mati, kan? Sebab itu jangan sampai kita ni jadi orang yang berpaling kepada Tuhan. Yang berpaling kepada Tuhan macam mana? Wala tusriku bihi syai'a. Dan janganlah kamu
Menyekutukannya siapa? Jangan menyekutukan Tuhan dengan sesuatu pun. Maknanya dalam hidup kita memandang segala-galanya ke hadrat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Wa ima bukan dalam ibadah saja, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita lakukan kerja, kita makan, kita minum, kembali kepada Tuhan. Kan? Jangan cakap kita makan, aku makan di kedai. Siapa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Apa aku nama dia? Kan? Makan berani gam dia, sedap apa, kenyang, tersandar aku. Dia kata, kenyang tu kerana berani gam. Contoh, cakap macam tak boleh. Kan? Itu sebab tadi. Yang beri kenyang adalah Tuhan. Sebab itu dalam perjalanan persekitaran kehidupan kita, tengok hidup kita. Adakah kita menyatakan sifat keagungan Tuhan? Kadang-kadang kita merasai keakuan diri yang kita yang buat. Kalau aku tak macam ni, tak boleh jadi macam ni. Mana boleh macam tu? Kan? Kadang-kadang dengan sifat kebanggaan, kesombongan diri tu, dia jaga apa? Aku ni kan, dapat rezeki, aku beli tanah, aku tanam pokok sawit 10 ekar. Kena pula sawit regane mahal, harganya mahal. Aku kaya, aku boleh buat itu ini. Aku kaya, aku boleh buat itu ini. Kau senang cakap tu siapa yang kaya? Al-Ghaniyun, sifat Tuhan. Jangan kau nak ambil. Buang sifat keakuan diri ni. Aku kena buang. Kena merasakan macam tu lah. Kan? Kalau memandang sifat keakuan, payah. Siapa? Kalau dia merasakan macam dia je yang betul. Ibu Ibu. Contohlah ibu kan. Dalam muar ni dia yang paling terror. Masak asam pedas. Muar. Kan muar asam pedas kan suka kan. Aku malam tadi balik daripada Tanjung Agas, dapat mangkuk tu. Mangkuk bagus tu. Siap ada sayur, ada asam pedas ikan kembung. Bawa nasi. Asam pedas. Pagi asam pedas, tengah hari asam pedas, malam pun asam pedas. Kan ni muar punya penangan. Kan? Muar. Nak buat apa kan? Nikmat, alhamdulillah. Terima lah. Kerana apa? Segala-galanya datang rezeki daripada Tuhan. Kita terima, terima kasih ya Allah. Kau berikan aku rezeki, kau berikan aku nikmat untuk mengecapi nikmat Engkau pada aku ya Allah. Jadikanlah sifat diri aku memandang kepadamu ya Allah. Jadikanlah sifat diri aku mensyukur atas nikmat kepadamu ya Allah. Kena macam tu. Iki orang, iki tidak. Ya kau akulah paling baik, paling bagus masak asam pedas. Kalau sebutnya Mak Minah, orang kenal aja dengan aku. Betul? Itu kadang-kadang keakuan diri. Jadi Allah SWT menyatakan wala tusriku bihi syai'a. Mana jangan sekali-kali kita ni mensyirikannya. Bahkan dalam ibadah pun jangan. Kan ada pernah saya sebut dalam suratul Kahfi ayat akhir sekali tu yang bawah kan. Man kana yarju liqa'a rabbih fa'lam. Apa ayat tu? Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka dia melakukanlah amal soleh dan jangan dia menyekutukan aku dalam ibadah dengan aku suatu buat. Apa ayat tu Allah Masallah? Ingatkan saya. Wala yusyrik bihi ibadati rabbih ahada. Tu. Kan? Jelas Allah sebutkan jangan sampai kita ni syirik kepada Allah dalam ibadah kepadanya. Sebab itu kita ni memandang kepada diri kita ni tak upaya. Kita tak kuat. Tapi dengan kasih sayang pandang Allah kita dapat melakukannya. Itu antaranya yang perlu kita
jadikan sifat memandang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya Allah menyebutkan pada kita wabil walidaini ihsana. Ini yang kedua, menjadi kewajipan bagi siri hamba adalah dia berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Ni kita ni jadi emak ni, kita ni jadi bapa ni. Tengok peradaban anak kita, tengok peradaban cucu kita, kan? Peradaban dia dengan kita ni macam mana, kan? Anak dengan kita ni macam mana? Pun pernah saya sebutkan juga, jangan sampai diri kita ini anak melahirkan tuan, kan? Tu jangan sampai macam itulah. Tapi nak buat macam mana? Ini hari kerana kebutuhan kehidupan yang begitu mencabar, kan? Kadang-kadang tanggungjawab yang ada pada anak itu tak mampu untuk dilakukan, maka terpaksa minta bantuan orang lain. Yang jadi sasaran ya mak ayah lah, kan? Macam kalau hidup kita macam tu, tak sempat nak ibadah tu. Kalau kita dah sibuk dengan urusan dunia sampai tua, Allahu Akbar. Nak cakap jauh pula, tak nak aku cakap. Aku ni kan boleh nak cakap pasal dah dicakap aku dah macam terganggu sikit cakap. Pasal bahasa imbunanya dah tak nak cakap. Jadi dalam arti kata hidup kita ni tuan-tuan, kan? Kadang-kadang ya Allah, nak ngurus kehidupan kita ni bukan kita masa zaman muda, maka zaman dewasa, sampai tua pun kita ngurus tak sudah. Inilah kita hidup mula-mula ngurus anak, kan? Dan nak kahwin dah tu gini ngurus cucu pula. La ilaha illallah. Patut masa ngurus cucu dah tak ada. Kita ngurus diri kita dengan Tuhan. Kita ni laki bini ngurus dengan Tuhan. Selama mana aku boleh duduk lama dengan Tuhan. Gitu. Kan? Tapi terbalik kita ni sanggup mengempas pulas kehidupan dengan urusan dunia. Berjam pun tak apa. Kan? Habis kalau kena jaga anak cucu, cukup 1 jam. Cukup sehari. Sorak. Kurang-kurang mau seminggu mau jaga. Kan? Jadi dah larilah. Bukan kata jaga cucu tak beramal, tak. Dia sembahyang juga. Tapi rugi. Ruginya apa? Biasanya pergi masjid. Biasanya duduk tazkirah. Ni dah tak pergi. Kan rugi kan? Patut suasana kehidupan kita di penghujung hidup kita, untuk kita dekat dengan Tuhan. Kita kena jadikan macam itu dalam hidup kita. Kita pesan ke anak kita, kan? Ayah ni dengan mak bukan tak nak jaga anak kau, kan? Ayah rindu, mak rindu kalau tak balik seminggu, kan? Tapi kalau bakso jaga ni bukan ayah tak nak, kan? Ayah pun dengan mak ada program sendiri, kan? Program kehidupan nak bertemu dengan Tuhan. Kena cakap tu terang. Itu. Jadinya apa yang Allah sebut pada kita, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah. Buat baik bukan kita ni mestinya kasih anak ilmu dan sebagainya. Buat baik, dia memberi peluang hidup kita, akhir hidup kita ni dengan kita melakukan amal ibadah kepada Tuhan. Itu berbuat baik juga. Kan? Cuba tuan-tuan bayangkan perjalanan hidup kita ni, umur dah 60-70 tahun, asyik kerja dengan kehidupan dunia semata-mata. Dan kesian. Bukan setakat itu aja, kan? Dah tua-tua pun kena marah. Tahu kena marah, kan? Yang marah ni bukan sama-sama label, sama-sama tu tak. Yang marah ni budak kat kita, marah kat kita. Betul? Pernah tak kena marah dengan budak? Tok, apa saya Tok lambat ni? Saya dah lama tunggu ni Tok. Atuk ni apalah lambat aja. Habis atuk ambil budak sekolah. Kan gitu kan? Aku pernah bang, dulu zaman aku 3 tahun yang sudah lah aku tukang ambil budak sekolah kan. Kesian atuk tu kena marah. Atuk senyum aja. Bagus atuk tu. Alah cucu. Atuk tak ada hal. Macam ni. Ini realiti kehidupan tuan-tuan.
realiti kehidupan. Patut dia lah budak balik sekarang kan pukul 1 suku atau 20. Waktu itulah azan zuhur. Waktulah kan kita sibuk dengan urusan dunia. Bukan tak boleh. Kan? Urusan dengan Tuhan dulu tu. Sebab tu hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dulu. Itu. Baik. Ini antaranya disebutkan pada kita lah. Banyaklah bang disebutkan pada kita ni. Pertama hubungan dengan Tuhan, lepas tu dengan manusia, itu dengan kedua ibu bapa. Saya baca ringkasan ajalah, kan? Berbuat baik kepada kedua ibu orang tua, kaum kerabat. Kaum kerabat pun kena buat baik. Kaum kerabat siapa? Saudara mara kita lah. Pak Long, Mak Long, Pak Utih. Ini kadang-kadang ya Allah, Pak Long, Mak Long nak minta tolong. Agak kita ada muka kau je ke? Asal susah kau jumpa aku, asal susah kau jumpa aku. Astagfirullah. Ada tak? Ini kita berkeluarga bang. Berkeluarga sifatnya macam tu. Tapi kalau dengan orang lain bukan main. Allahu Akbar. Sebab itu dalam ukhuwah yang kita kena utamakan ahli keluarga. Tengok ahli keluarga dulu, jangan orang lain. Tengok ahli keluarga. Tengok anak musuh kita, mak utih kita, anak di sekolah ke macam mana kan, dia susah ke, itu kena utamakan. Kalau tuan-tuan utamakan orang lain, keluarga kita susah, tak ada artinya. Sebab itu Allah tegaskan pada kita tadi wa bizil kurba, kaum kerabat. Lepas tu wal yatama wal masakin. Ini menjadi keutamaan pada kita, bahawa jangan lupa kepada orang-orang, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Tengok dekat kampung kita, kan? Kita ni dah benjin. Tengok anak kampung kita. Tu saya kan, kena utamakan. Dalam keluarga orang kampung. Tengok anak-anak yang sekolah, cucu-cucu yang sekolah, tengok senang ke tak senang. Ini hari tuan-tuan, kita tak tahu. Hidup ini hari nak nyolokkan anak bukan susah. Bukan makna memang susah. Kan? Saya sampai rasa gembiralah. Kerjanya driver SWM, tapi anaknya belajar 5 orang, semua dekat tahfiz. Macam bang. Dia jumpa saya. Ustaz, minta jasa baik Ustaz lah. Kalau ada dana-dana ke kan untuk budak-budak tahfiz ni, boleh jangan. Kenapa ya? Nak ada belajar tahfiz. Berapa orang? 5 orang belajar tahfiz. 5 orang. Kalau yuran contoh kata 2,5, yurannya 2,5, 5, 2,5, 500, 1,250. 1,250 kan yurannya aja, belum cerita lain. Kerja driver SWM, aku respect lah. Orang yang kerja WSM pun hantu anak boleh sampai 5 orang. Kita ni macam mana kita kan? Sebab itu kalau memandang kepada kehidupan kita ni, tengok orang keliling kita lah. Kan? Kita keliling kita, orang kampung kita tanya kan. Kita tahu kan, Mam, mana ahli Korea kita yang anak belajar, yang masih belajar, tanya. Itu kewajipan kita sebenarnya. Bukan dengan kehidupan kita aja semata-mata, tetapi untuk orang lain tu menjadi keutamaan. Sebab itu Allah sebut tadi, pandang kita ni buat baik kepada siapa? Dengan ahli kerabat, wal yatama wal masakin. Orang yatim dan fakir miskin. Wal jarizil kurba wal jaril junub, iaitu dan juga kepada tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Ini kena faham. Tetangga yang dekat dan tetangga jauh, iaitu dekat dan jauh di sisi, ada yang mengertikan dengan tempat hubungan kekeluargaan, dan ada yang di antara mereka sesama muslim dan bukan muslim. Ini tetangga dekat. Mana kalau yang dekat dengan kita ni siapa? Kalau contoh kat taman,
tetangga kita sebelah sana, ya, selang dulu ada 2-3 orang Islam. Depan aku ni ada orang Cina, depan tu ujungnya ada orang India. Tu jiran tetangga kita. Kalau kita buat open house ke apa kan, panggil dia datang. Yang bukan Islam tu panggil datang. Tu kan. Sebab itu Allah ajar kita ni tadi supaya sifat diri kita ini memuliakan kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Bahkan bukan itu saja, Allah menyebut wasahibil bil jambi, iaitu teman sejawat, ibnu sabil, wa ibnis sabil, wa ma malakat aymanukum, dan hamba saya yang kamu miliki. Nama kita ni dalam kehidupan, perjalanan hidup kita ni, kita menghadapi situasi macam ni kan. Ada orang senang, ada orang susah, kita kena tanyalah kan. Dalam perjalanan hidup kita ni, kita kena tanya dalam hidup sejauh manakah kita ni berhubung dengan orang lain, dan orang lain itu memerlukan untuk kita. Cuma dalam erti kata, kita ni jangan jadi sifat orang yang sombong. Jangan membanggakan diri sifat kita ni. Kita buang sifat tu kalau boleh kan. Kadang tak boleh juga. Pasal apa? Sombong ni dalam diri, ya Allah, penyakit yang paling besar. Sombong bang. Kadang dengan bini pun sombong. Awak selama ni hidup, aku tak kasih makan ke? Pun asyik nak itu, ini tak cukup-cukup. Marah pula begitu. Bu, ada macam tu. Alah bang, kan kita hidup dengan abang, siapa lagi aku nak minta? Kat abang lah aku minta. Takkan aku minta dengan jiran sebelah. Cakap macam tu kan. Ingat dah tu tak diberi penghormatan apa. Dia lagi ingat tu, lagi tua lagi ingat orang tua ni. Tanya akak-akak depan kita ni. Bang, kita dah umur 70 tahun. Abang ingat tak ulang tahun kahwin kita? Faham tak tu? Faham tak tu bang? Diminta apa tu? Faham tak faham? Ada tak macam tu? Bang, ada tak isteri-isteri menyebut macam tu? Ada tak ada? Macam tak ada je. Baguslah isi kamu semua ni. Tapi kalau ia pun, itulah antaranya lah bang. Dalam hidup kita ni, kehidupan kita ni, sejauh mana tambatan kasih kita dengan Tuhan. Kalau kita tambahan kasih kita dengan Tuhan, kita jaga, insya-Allah sesama manusia Allah akan jaga, itu aja. Tapi kalau tambatan kasih kita dengan Tuhan kita jauh, Allah tak pandang. Itu yang hidupnya porak-poranda. Sebab itu Allah menyebutkan pada kita, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fahura. Ayat akhir bawah tu, ayat 36. Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. La yuhibbu man kana muhtalan fahura, dan juga membanggakan diri. Inilah sifat penyakit yang ada kalau kita tak ubati ni. Penyakit ini akan melarat dalam kehidupan masyarakat kita kan. Sombong, ialah sombong dengan kerjaya, sombong dengan jawatan, sombong dengan kehebatan diri. Mana tanya, kadang keluar rumah pergi, keluar rumah ni lagi keluar, jiran sebelah tak tegur pun, saja je. Patut mat kabari, mat semangat no borong. Tanya baga, apa khabar? Dah makan ke belum? Tanya. Bukan mesti nak belanja, tak, tanya aja. Tanya pun tak. Lagu tak dalam hidup. Balik kerja, masuk rumah, balik kerja, kena urusan mana tu balik. Dia sebelah tak tegur pun. Kan? Kadang-kadang kita masak pun tak hantar pun sebelah. Makan dewe. Tu makan dewe. Makan sendiri. Allah. Inilah berlaku dalam kehidupan kalau kita tidak memandang apa yang Allah tegur kat kita ni. Kan? Sebab tu Allah kata, innallaha la yuhibbu man kana mutalan fakhura. Tu Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik, ayat Quran. Ni nak masuk hadis.
Ni kan tadi Quran, hadis aku baca tadi kan, dah 7 suku. Boleh tambah sikit 5 minit lagi. Hadis. Hadis yang saya baca tadi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selawat atasku sekali. Nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita supaya berselawat kepadanya. Bahkan bukan Nabi je, Allah sendiri pun berselawat kepada Nabi. Yang hari Jumaat kita naikkan imam tu apa tu? Dalam surah Ahzab 56 kalau tak silap. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita amati ayat ni kan, sebab itu kena memandang ke hadrat Tuhan. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kalau dah Allah, kalau dah malaikat selawat kepada Nabi, kita ni diperintahkan. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Perintah ke apa? Kalau dah jadi perintah, maka kena jadi amalan. Kita beramal kepada Nabi, beramal ikut cara Nabi, beramal ikut bagaimanakah Nabi praktikan dalam kehidupan. Nak tahu macam mana kita beramal ikut Nabi, kena ada kitab. Kitab apa? Syam'il Muhammadiyah. Itu baca kitab tu satu-satu kan, apa yang Nabi nak, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi tegah, baca. Kena ada setiap individu kita ni kitab Syama'il Muhammadiyah. Kerana apa? Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara mana tata cara kita ni melakukan amal ibadah kepada Tuhan. Kan? Jangan sampai nanti kita jadi orang yang rugi. Jadi orang yang rugi. Allah sebutkan pada kita kan, kita ni rugi hidup. Rupanya selama mana hidup, hari-hari sembahyang, tapi masih rugi juga. Ya, ada sembahyang, diberi kehidupan, diberi kesenangan, diberi kemewahan, tapi masih rugi. Kenapa? Saya selit sikit dalam suratul Mu'minin ayat 18. Kan? Ayat 99 dengan 100. Allah sebut, hatta idza jahadakumul maut qala rabbirji'uni. Tengok, Allah beritahu kat kita bahawa sesungguhnya apabila demikianlah, hatta, sehingga. Demikianlah orang-orang yang enggan, orang yang tak tahu nak apa ni, tak nak melakukan amal sunnah, tak nak melakukan amal perintah dengan Tuhan, hingga apabila datang kematian. Hatta iza jaa ahadakumul maut, apabila datang kematian ke atas seseorang daripada mereka, kita lah ni kan, dia berkata dekat Tuhan, cakap apa? Qala rabbirji'uni, ya Allah. Dia cakap, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kenapa? Allah tegur lagi, ayat 100. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia disebutkan, aku nak kembali ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan dulu. Taraktu.
Kalau sebab la'ali a'malu soleh fima taraktu. Aku nak balik kepada dunia, aku nak buat amal yang aku telah tinggalkan kat dunia dulu. Jadi kalau kita pandang hal yang demikian, sempurna ke ibadah kita, kan? Sempurna ke ibadah kita. Kerana dalam perjalanan hidup, jangan merasai kita ni buat ibadah dah rasa selesa, dah rasa cukup. Rupa-rupanya, ya Allah, banyak lagi aku tak buat, banyak lagi aku tak lakukan dalam kehidupan aku. Pasal apa? Antaranya saya nak sebut dalam kitab ni kan, dia disebut kan, kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita tak ambil kisah pun kan. Baik, aku selit sikitlah berhubung kait tentang apa yang Nabi sebut dalam kitab Al-Jauhar Al-Mahbub wa Munabbi'ul Qulub, dalam bab Fadilatun Hamamun, Fadilatun Hamaimun, yaitu kelebihan memakai serban. Jarang-jarang orang nak tahu. Kenapa? Saya baca ni, cerita ni panjang, saya ambil sikit lah apa yang Nabi sebut. Sabdanya menyatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallatil malaikatu alal muta'amminina yaumil jum'ah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menselawat oleh malaikat, yang ini minta ampun mereka atau orang yang memakai serban padanya hari Jumaat. Tengok saya ulang balik. Nabi sebut, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallatil malaikatu alal muta'ammi wa muta'ammimina yaumul jum'ah. Dan sabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menselawat oleh malaikat, yakni meminta ampun mereka itu atas orang yang memakai serban padanya pada hari Jumaat. Saya nak tanya, berapa ramai yang boleh buat? Selama mana dia sembahyang hari Jumaat berpuluh-puluh tahun tak pakai serban. Sedangkan di situ kemuliaan yang dia dapat, Allah, Nabi sebut, man sallatu ala malaika, yakni malaikat memohon keampunan untuknya. Sebab itu disebut tadi sallatil malaikatu alal muta'amminina, orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Aku nak pesan, selepas daripada aku cakap ni, nak yakin dengan apa yang Nabi beritahu, menjadi tanggungjawab ibu kepada bapaknya. Betul? Aku beri tugas ni, tugas pahala, nak dapat pahala, kan? Bapak pergi sembahyang Jumaat, dia pun dapat pahala, isteri pun dapat pahala. Macam mana bapa yang melakukan? Macam nak ini Jumaat kan, gosokkan jubahnya, gosokkan bajunya kan, gosokkan ni selendang ridaknya kan, suruh bapaknya pakai serban. Alamak, aku segar lah nak pakai serban, nanti orang cakap aku ni macam ustaz. Tak apalah. Contoh, kalau tak mampu kan, tak apalah bang, abang selendangkan aja kat bau. Sekurang-kurangnya dapatlah apa yang Nabi sebut. Kalau dia pergi sembahyang, daripada dia masuk melangkah kan, masuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma tafli abwaaba rahmatik. Ya Allah, kau bukan rahmat untuk kami, untukku. Masuk masjid, dia pun sembahyang sunat, pakai ridaknya tadi kan, letak agak bahu. Sama mana dia masuk masjid, dia mendapat apa?
keampunan daripada malaikat sampai selesai. Allahumma ighfir lahu. Selama mana dia itikad dalam masjid, selama itulah dia dapat keampunan daripada Tuhan. Agak-agak ni daripada masuk sampai habis berapa banyak nak malaikat minta. Inilah yang dikatakan nanti kan dekat akhirat yang Allah sebut kan, kembalikanlah aku ke dunia untuk aku makan amal yang aku telah tinggalkan dulu bertahun-tahun. Nampak tak? Memang tak rugi, tak nampak sekarang, tapi kalau beramal. Sebab itu jangan sampai kita ni rugi. Kan? Sebab itu kalau kita baca kitab, kita amati kan. Allahu Akbar. Bahkan kalau cintanya, kasih sayang kita dengan Nabi, Allah selamatkan kita. Nak dengan sebab kita kasih dengan Allah selamatkan kita masa kita nak mati tu. Nabi sebut apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashiral bil jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku 1000 kali, tiada mati ia hingga dipersukakan dia baginya dengan syurga Allah. Nampak macam kecil, tetapi perjalanan hidup kita ni makin hari kita dalam kerugian kalau kita tak mengaji sungguh-sungguh. Pasal apa? Kita tahu ilmu, kita tahu apa yang Nabi sebut, tapi kita tak amal juga. Nak buat macam mana lagi? Kalau tuan-tuan yang hadir di sini untuk mendengar apa kalimat karamah daripada Nabi, apa yang Allah nak sampaikan, sebab itu minta kat Tuhan, ya Allah, aku ni tak mampu lagi, ya Allah, kau beri kekuatan dalam aku melaksanakan amal ibadah pada engkau mengikut sunnah Rasulullah, ya Allah. Minta. Kita tak mampu. Kita mampu nampak orang pandang kita. Kita mampu nampak pandangan makhluk pada kita. Kita tak mampu pandang Nur Muhammad. Kita tak pandang kasihnya Tuhan pada kita. Kita ni mandang pada orang je, pada makhluk. Kalau aku macam ni kan orang cakap apa pula dengan aku. Habis lah. Niatnya dah tak betul. Niat kerana manusia, bukan kerana Tuhan, bukan kerana Muhammad SAW. Baik tuan-tuan, saya rasa sekadar dulu, jam pun dah 7.25 kan. Jadi saya bacakan semintas lalu yang saya bacakan hadis yang utama tadi. Barang siapa selawat atasku sekali, nescaya menselawat Allah Ta'ala atasnya dengan dia 10 kali. Maksud apa? Allah berselawat kepada kita ni, memberi ampunan 10 kali. Dan barang siapa selawat atasku 10 kali, nescaya Allah Ta'ala akan menselawatnya 100 kali. Dan barang siapa yang berselawat atasku kepada Nabi SAW 100 kali, maka selawat Allah Ta'ala atasnya dengan 1000 kali. Nampak? Allah, makin banyak. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, nescaya tiada menyentuh akan dia api neraka. Allah. Jadi kena jadikan amalan kita ni khusus. Batu kena tawajuh dalam kita melakukan amal ibadah kepada Tuhan, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, nak baca selawat 1000 kali, kalau kita tak sungguh-sungguh, memang tak dapat punya. 100 pun payah nak 1000. Jadi itu harapan kita. Di samping berdoa dan juga dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah itu menjadikan sifat Allah jauhkan kita dari bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar dulu yang termampu yang dapat saya kongsikan, mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita ni kita semua dalam kasih dan pandang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata bicara yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Lain tak bukan, kita ni sama aja. Saya pun sama dengan tuan-tuan. Tak jadi apa pun kan. Kita sifat kita tadi, kita ni bodoh, kita ni miskin, kita ni hina dini. Kan, kita ni fakir miskin. Jadi kita mengharapkanlah kepada Tuhan dalam kehidupan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wasrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'in min kulli da'in bi rahmatika wa rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sifat diri kami ma'rif kepadamu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah kami tak tahu ya Allah, kami tak kuat ya Allah. Sesungguhnya kami mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah. Aturkanlah perjalanan kehidupan kami mengikut kehendak-Mu ya Allah, bukan kehendak kami ya Allah. Ya Allah kami tak pandai ya Allah, kami tak tahu ya Allah. Kami sentiasa mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah. Apa yang dipinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan kami ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al bi rahmatika arhamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل تكبير الله. جزاك الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majelis selanjutnya